Seterusnya, sidang hadirin yang dihormati, dengan sukacitanya saya menjemput Profesor Madya Dr. Johara binti Harun, pakar perundang radiologi merangkap Ketua Unit Bestari Hospital USM dan juga selaku Ketua Program pada hari ini untuk menyampaikan ucapan pengenalan program. Dipersilakan Prof. Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Boleh dengar ya suara saya? Boleh Prof. Jelas. Okey, pada Prof yang berusaha Prof Puan Hazabah, Puan Hitam, Timbalan Dekan Libat Sama Industri, yang berusaha Puan Haniza Mio Hashim selaku pengurusi bakat, yang berusaha Prof Muhammad Zarawi, pensyarah PPSP, yang berusaha Dr. Maya Mazwin, pakar bedah dan Ketua Jabatan Surgery, Dr. Wan Zainira Wan Zain, juga pakar bedah, Dr. Tengku Ahmad Damitri, Encik Zaharin, pengarah Klinik Nur Sejahtera. Encik Zaharin hadir ke? Rasa macam tak ada, tak apa, wakil ada ya. Okey, Puan Ruslaini, rakan-rakan ahli bakat UDM yang sangat-sangat saya hormati dan saya sayangi. Okay, Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama untuk buat pertama-tama kalinya lah untuk bersama-sama dalam bengkel training of trainer bagi projek pengesanan kanser payudara. Okay, saya akan share, kejap ya, saya share slide. So, saya sangat terharu dengan kerjasama rakan-rakan sebab hari ini hari Sabtu kan, sepatutnya kita luangkan masa bersama keluarga. Hari ini sepatutnya hari kita tak bekerja lah bagi yang bekerja, tetapi kita boleh dapat bersama-sama hari ini luangkan masa untuk program kita ini. Okay, saya share slide. Okay, boleh nampak ya slide saya? Okay, bahagian saya adalah berkenaan dengan pengenalan dan penerangan berkenaan dengan program kita sepanjang setahun ni lah kiranya. Okay, ini ada saya bawa beberapa keratan abar berkenaan dengan kanser payudara. Dan kalau kita tengok, kita boleh dapat banyak actually keratan abar berkenaan dengan awareness kanser payudara dalam BH Online. Ini adalah daripada BH Online lah. Kat sini dia sebut bahawa kalau kesan awal kanser payudara, mengatakan bahawa penyebab utama kematian dalam kalangan wanita. Dan keratan yang kedua ini mengatakan bahawa ianya tidak kenal usia. So kalau kita rasa kanser payudara ni hanya untuk mereka-mereka yang dah berumur macam itu, nenek-nenek kita kan 60 ke atas, ianya tidak benar. So di sini ia boleh berlaku seawal umur 40-an. Maksudnya bila dia dah start period tu, kan bila payudara tu sudah mula develop, so mempunyai risiko kanser payudara ada di situ. Dan saya pasti kebanyakan daripada kita tidak memberi tumpuan lah kan kepada bahagian-bahagian yang section dalam section begini kan dalam paper, sebab biasakan kita tengok bahagian-bahagian artis, tajuk-tajuk yang lebih orang kata viral. Jadi tajuk begini kan kadang tidak mendapat sambutan sangat lah. Tapi sebenarnya ada section begini.
Dan kita tahu juga bahawa kanser payudara ada kaitan dengan genetik. So tidak banyak percentage dia, tetapi ada. Jadi mereka ini adalah pembunuh senyap. Dan kalau kita tak biasa dengar lah kan, ikon yang ada kanser payudara, genetik kanser payudara adalah Angelina Jolie. Tapi kita tidaklah sampai macam Angelina Jolie kan, nak buang payudara dua-dua. Cuma kalau kita cakna, mungkin kita boleh buat sesuatu. Okay, seterusnya kita nak galakkan pemeriksaan sendiri payudara. Di mana kalau kita buat pemeriksaan sendiri payudara, kemungkinan untuk kita mengesan kanser payudara di peringkat awal lebih tinggi. Dan sedih sekali kalau kita tengok dalam artikel ni, dia kata kebanyakan wanita menangguhkan perawatan. Macam Puan Haniza cakap tadilah, kita ni wanita kan malu kan. Of course lah, payudara ni adalah bahagian organ yang sensitif. Sensitif dari segi ialah malu nak tampil ke hadapan ia juga. Tetapi bila kita dah ada anything berkenaan dengan kanser payudara, kita dah mula mikir benda-benda yang panjang kan. Jika itu, kalau ini. Jadi itu yang menyebabkan kita datang pada peringkat liwat. Dan kita juga suka minta pandangan rakan-rakan, saudara mara, makcik-makcik. Sebenarnya tak ada pengetahuan berkenaan dengan kanser payudara. Jadi itu yang menyebabkan kebanyakan daripada pesakit kita datang pada peringkat yang sudah tahap 4 dan sebagainya. Okey, pengesahan kanser payudara. Okay, artikel ni mengatakan bahawa 75% wanita melebihi 40 tahun tidak pernah menjalani mamogram, dan 50% berumur 18 tahun ke atas tidak pernah melakukan pemeriksaan sendi payudara. Maksudnya buat PSP atau pemeriksaan sendi payudara pun tak pernah. Jadi itulah tujuan program kita ni. Untuk kalau tak nak buat memo pun tak apa. Okey, tu at least buat PSP atau pemeriksaan sendi payudara. Jadi kita nak galakkan lebih ramai orang cakna. Okey, dekat sini saya nak sentuh juga. Sekarang kita dalam keadaan COVID kan. Jadi banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti kita berkenaan dengan awareness kanser payudara affected lah, terbantut. Kalau ikutkan sebenarnya tahun lepas kita bercadang untuk turun padang, buat turun padang lah, untuk buat buat satu program bersama secara face to face dengan community seperti yang kita buat pada tahun sebelumnya, iaitu 2019. Kita bawa mesin ultrasound kita buat pakar-pakar kita buat clinical examination on site. Sebab kita tengok sambutan dia sangat menggalakkan. Kita buat dulu dengan pernah buat kan dengan community bakat. Jadi kita nak buat satu lagi. Tetapi disebabkan COVID ni banyak yang program kita terkendala. Jadi artikel ni dia mengatakan bahawa yang kita tak ada data di Malaysia, tapi dia ambil data daripada US. Dia menjangkakan bahawa seramai 10,000 penduduk di negara itu akan kehilangan nyawa dalam masa 10 tahun akan datang akibat kelewatan mengesan awal kanser payudara akibat daripada COVID ni. Jadi ini US kita tak tahu di Malaysia ni bagaimana. Okay, bayangkan 10 tahun akan datang. Sebab kita kena faham bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini, kita tidak akan nampak kesan ataupun outcome-nya dalam masa 2-3 tahun. Jadi kalau kita rasa macam kita buat aktiviti tahun ini, kita buat awareness cancer, kita cakap berbuih mulut dengan kawan kita, macam krik-krik je kan, macam-macam tak nampak pun kesan dia kan. Jadi jangan putus asa, teruskan usaha.
Jadi kita nak tengok kesan dia nanti, kita tengok okey 5 tahun lagi, 6 tahun, mungkin 10 tahun lagi barulah kita nampak usaha yang kita lakukan pada hari ini memberi sesuatu impact kepada komuniti, ya. Okay, tadi saya rasa pengerusi dah sebut sedikit berkenaan dengan program kita hari ini. So jadi adalah kerjasama antara USM iaitu PPSP, Pusat Pengajian Sains Perubatan, dan juga Breast Cancer Awareness and Research Unit daripada Hospital USM dengan komuniti bakat UDM Gong Kedah dengan sokongan Klinik Nur Sejahtera PPKN dan juga Papisma. Jadi program kita ni akan berlangsung selama setahun, bermula Julai dan akan insya-Allah berakhir pada Jun 22 Jun tahun depan. Ini secara formalnya lah, kita bukanlah kita kata berhenti tu lepas tu tak boleh nak buat aktiviti. Kita harapkan program ini akan berterusan seterusnya, maknanya tiada penghujungnya. Sebab bila kita buat program, kita anggap kita satu keluarga, kita akan sama-sama lah akan buat aktiviti seterusnya mungkin untuk komuniti yang lain. Jadi bila kita dah ada kumpulan pelatih yang pertama ini, nanti kumpulan pelatih ini kita akan jemput juga untuk menjadi rakan pelatih kepada grup-grup yang seterusnya. Projek ini juga ditaja oleh bahagian jaringan industri masyarakat atau BJIM. Basically kita dapat 13,000 peruntukan untuk kita kita print bahan flipkart dan juga adalah beberapa bahan lain seperti buku. So kita ada buku mengenal kanser, mudahnya mengenal kanser, ada 2 jilid insya-Allah. Kalau siap kita akan distribute lah atau kita akan cetak untuk kegunaan trainee kita lah, trainer kita dalam grup ni. Okay, apakah objektif kita mengadakan program? Jadi satunya adalah kita nak membuka peluang kerjasama antara universiti dan komuniti dalam penyebaran ilmu mengesan kanser payudara. Dan kita akan jadikan platform ini sebagai platform yang membolehkan pakar-pakar kita daripada universiti untuk berkongsi ilmu secara terus kepada para pelatih. Kita juga ingin melahirkan pelatih dan kita harap pelatih-pelatih ini at the end of the program mempunyai kemahiran asas dalam mengesan kanser payudara. Dan seterusnya pelatih-pelatih ini mampu menyebarkan ilmu kepada komuniti dengan pementoran secara minima dari USM. So ini adalah antara objektif program kita. Okay. Saya ingin perkenalkan mentor-mentor kita daripada USM. Kita ada Dr. Tengku Damitri. Dr. Tengku Damitri adalah pensyarah dan juga actually orang kuat program community. Dr. Tengku Damitri ni dia ada beberapa projek yang berjalan. Projek community yang berjalan. Okay, Dr. Nani Deraman adalah pensyarah dan juga pakar perubatan keluarga. Dr. Wan Zainira, pensyarah dan juga pakar bedah. Dr. Zarawi adalah pensyarah dan juga kaunselor perubatan. Dr. Zarawi akan bercakap dalam sesi yang terakhir dan Dr. Zainira akan bercakap mengenai dengan Flipkart. Dan kita ada Dr. Siti Nurwan, Dr. Siti Fatimah Nurwan Mak Johar. Kenapalah saya tersasul dan saya sebut Wan saja. Okay, pensyarah dan juga pakar bedah plastik. I think Dr. Siti Fatimah tidak asing dalam kalangan bakat. Dan kita ada penampilan khas iaitu Dr. Maya Mazwin yang akan terlibat pada bengkel kali ini untuk penerangan berkenaan dengan pemeriksaan sendiri payudara. Okey, selain daripada itu, kita ada juga Sekretariat USM dan rakan agensi. Okey, rakan agensi kita adalah Encik Zaharin daripada pengarah daripada LPPKN.
Kita ada Sister Roslaini, penyelia Bestari. Kita ada orang kuat ni yang kita hari ini. Kak Su, Puan Nur Akmal Aini Cik Isa, Kak Su. So yang belakang tabir ni, yang hari ni yang organize yang uruskan webinar kita ni, yang kontrol teknik ni, ni orang kuat kita yang buat borang, yang buat borang soal selidik, yang buat borang attendance, ni semua Kak Su kita. Okay, kita ada juga Encik Amir daripada MPRC dan juga merupakan bahagian sokongan Bestari, yang orang kata macam polis lah kan, tengok maklumat-maklumat flikat kita ni betul ke tidak, untuk final check lah sebelum kita edarkan nanti untuk umum. Okay, kita ada hari ni Dr. Nur Syahidah. Dr. Syahidah kita punya MC. Kita ada Dr. Nur Atikah. Dr. Nur Atikah adalah Dr. Atikah bersama Dr. Nur Syahidah dan Dr. Agnes adalah mereka yang menyediakan bahan daripada kita punya flip card. Dan mereka juga merupakan pegawai perubatan di Bestari. Jadi kalau sesiapa yang nak datang untuk buat pemeriksaan payudara, jumpa mereka ni dululah. Okey. Jadi apa sebenarnya peranan pelatih pada hari ini? Jadi bila hari ini kita dah bagi training berkenaan dengan kandungan dalam flip card tu nanti. Jadi kita berharap bahawa rakan-rakan kongsi kita ni, rakan-rakan pelatih kita ni akan berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain menggunakan secara kita panggil platform digital lah, sebab platform digital. Jadi bukan maksudnya melalui digital, boleh juga kalau kita dah siap nanti flip card tu, kita akan bagi kepada pelatih dan boleh juga secara face to face. Tetapi dalam keadaan pandemik COVID ni, saya faham kan, nak membawang secara face to face tu tak boleh. Jadi kita bagi secara digital dulu. Jadi rakan-rakan pelatih hari ini boleh kongsi dengan rakan-rakan lain melalui maybe platform sekarang kita ada chat, kita ada WhatsApp group, kita ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi kita bolehlah boleh kongsi apa tu nanti kita punya flip card tu dengan rakan-rakan lain. Okey. Selepas pada itu, kita minta, berapa ramai yang kita minta setiap rakan pelatih berkongsi. Ramai lagi pun tak ada masalah. Cuma kita minta minimal 2 orang sebulan. Macam kita kan ada kawan kan, kawan yang rapat ke, so kita kongsi dengan dia, kita kata kat dia, saya ada maklumat berkenaan dengan pemeriksaan sendiri payudara atau awareness berkenaan dengan kanser payudara kepada 2 rakan. Jadi kongsi dengan dia maklumat tu dan kita minta tanya dengan dia. Kalau dia ada soalan ke apa, so minta dia tulis dan mungkin kita akan, bila kita berjumpa lagi nanti, mungkin soalan-soalan tu boleh kemukakan kepada mentor-mentor kita. Dan kita berharap bila kita berkongsi maklumat ni, kawan-kawan kita itu akan kurang-kurangnya at least pergilah kepada laman sesawan kita untuk dapatkan maklumat yang ni. Laman sesawan kita adalah hospital.usm.my/bestari. So dalam ni banyak maklumat berkenaan dengan kanser payudara. Kita ada video, kita ada link-link kepada aktiviti-aktiviti yang telah kita lakukan sebelum ni. Jadi kita bagi peluang pada mereka untuk tengok. Dan boleh juga like kita punya Facebook, Breast Cancer Awareness and Research Unit. Jadi kita nak increase, kita nampak kita nak menambah orang yang melihat. Kita panggil increase viewer lah, viewer. Kita bukan YouTuber lah kan. Kalau YouTuber tu, kalau viewer ada ramai yang follower kan, tapi lebih kurang macam itulah. Biarlah ramai follower kita supaya mereka ni lebih cakna dengan kanser payudara. Selepas itu
kita harap juga rakan-rakan kongsi, rakan-rakan yang kita dah kongsi ni, dia kongsi pula maklumat tu kepada rakan-rakan lain. Jadi kita macam dapat kuasa dua. So bayangkan kalau dua ni, setiap dua orang berkongsi lagi dengan dua orang. Jadi dia ada macam efek kuasa dua. Bila efek kuasa dua, jadi kita akan viral lah. Maklumat kita ni akan viral. Dan kita akan bagi juga, so mereka yang dah tengok kita punya flip card ni, kita minta lah diisi sikit maklumat supaya kita boleh kumpul berapa ramai orang yang telah menerima maklumat daripada atau mendapat benefit daripada maklumat yang kita kongsikan. So kita akan bagi Google Form lah, jangan risau. So kita akan share, kita akan sediakan maklumat tu. Okay, seterusnya ni lah kita akan ada susulan. Kita akan buat meeting lah, meeting bulanan. Bulanan ke, atau 2 minggu sekali ke, atau mungkin 2 bulan sekali, bergantung kepada keperluan. So kita ni tengok lah, mungkin ada soalan-soalan daripada rakan-rakan yang dah berkongsi maklumat, mungkin ada isu-isu yang tak faham, orang nak tanya, dan seterusnya. Kan, dan kita akan juga adakan bengkel kedua. Bengkel kedua basically kita nak tengok timbang balik lah secara keseluruhan program yang kita dah buat ni, ataupun ada cadangan-cadangan penambahbaikan untuk kita untuk pada masa akan datang. Dan kalau ada request, ada request, mana dah tahu kan rakan-rakan dah kongsi dengan kawan-kawan, ada yang minta kita buat forum atau minta kita buat ceramah, insyaAllah kita akan buat dalam masa seterusnya lah daripada program ni. Okey, macam ni kita nak menilai program kita. Kadang-kadang kita bila buat program kan, most of the time kadang kita shock sendiri kan, kita tak tahulah kan orang dapat ke, benefit ke tidak kan. Jadi kita nak tahu suatu hari ini kita ada minta kan pelatih kita isi borang soal selidik. So borang soal selidik tu basically kita nak tahu setakat mana pengetahuan asas sebelum kita bagi input ni kepada pelatih-pelatih hari ini. Jadi sebelum ni kita anggap macam kita kosong lah kan, tak tahu. Mungkin ada yang dah ada, kita nak tengok baseline knowledge berkenaan dengan kanser payudara. Dan nanti di akhir program ni kan, selepas di hujung tahun depan kan, selepas kita banyak buat perjumpaan, kita banyak buat sesi diskusi dan sebagainya. So mungkin kita akan bagi balik borang tu, kita tengok ada naik atau tidak. Jadi kita akan analisa lah sama ada daripada mula dengan selepas ada tak perbezaan. Dan kalau tak ada perbezaan, kita tengok balik lah di mana silap kita, macam mana apa yang kita buat kan, adakah cara penyampaian kita itu kurang berkesan dan sebagainya. Dan then selepas juga bengkel ni kita akan ada satu borang maklum balas lah berkenaan dengan bengkel. Yang ni untuk bengkel ni just one off untuk bengkel ini saja. Dan seterusnya kita memang galakkan sangat lah daripada rakan-rakan pelatih untuk bagi maklumat cadangan. We are open, always open for the penambahbaikan dan cadangan lah kan. Kadang-kadang orang-orang muda kan, saya difahamkan kebanyakan daripada pelatih kita ni orang-orang muda lah So saya ni terpaksa mengaku lah kan, saya ni dah masuk 5 siri. Pastilah mengaku makcik-makcik kan. Dulu kan saya selalu mengatakan bila bahasakan diri kan kakak, kata sebut orang kakak-kakak, padahal kadang kita tu tak sedar diri kita ni sebenarnya dah makcik. Okey. Jadi kita nak idea-idea daripada orang-orang muda ni. Sebab kadang-kadang kita bagian macam level umur saya lah kan, kita ni tidak IT savvy sangat. Macam dah tepu dah, tak ada dah idea-idea baru. Jadi kita sangat-sangat menggalakkan lah daripada rakan-rakan. Jadi masa kita jumpa nanti,
kita naklah kan this information, maklumat ni, dia kata. Okey, dia cakap, oh doktor, kawan-kawan saya kan gini dia cakap. Oh ya ke? Okey, kita akan ambil maklum dan kita akan buat tindakan seterusnya. Dan lain sekali kita insyaAllah setiap pelantik yang terlibat dalam program kita ni, kita akan bagi sijil. So kalau kita ada duit lebih, insyaAllah kita usahakan untuk bagi token tapi kita tak janji sebab yang ni kita kira macam saham akhirat lah untuk kita. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak dan kita akan teruskan untuk sesi seterusnya. Okey, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.